Saya dengan besar hati menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk memberi ceramah panduan kepada kita, terutama pada jemaah-jemaah surah At-Tasbih Habsyi. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah Azza wa Jalla beri dan bekalkan kepada kita. Dengan nikmat sehat, dengan nikmat masa lapang, alhamdulillah pada malam penuh barakah ini dapat kita berhimpun di dalam dewan ini, jauh daripada tempat tinggal kita, menunjukkan betapa kasih dan sayangnya Allah Azza wa Jalla kepada kita, mengurniakan dua nikmat yang manusia tertipu, nikmat sehat dan juga nikmat masa lapang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering manusia terlalai dan tertipu, memandang remeh, itulah dia nikmat sehat dan juga nikmat masa lapang. Syukur kita kepada Allah Ta'ala berganda-ganda kesyukuran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan dua nikmat ini pada malam ini Allah Ta'ala menampakkan kasih sayangnya. Kita berhimpun di Port Dickson ini tak lain dan tak bukan setakat berjalan. Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala tegur kita, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah Ta'ala ini luas? Orang-orang soleh yang telah meninggalkan kita, mereka tak putus-putus berdoa, Allahumma rzuqnal istiqamah. Sebut sekali nak dengar? Dengan istiqamah ya. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna ikhlas. Dua benda ni memang kena minta. Tuhan kurniakan, rezekikan kepada kami istiqamah, rezekikan juga kepada kami ikhlas. Dua benda inilah yang menyebabkan kita senang nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab jalan istiqamah ni leceh. Kalau ada di antara kita yang niatnya datang sini semata-mata nak berlibur, bercuti dan juga berhibur semata-mata, nescaya majlis sebegini kita akan cepat bosan. Tapi disebabkan kita jalan daripada Kuala Lumpur sampai kemari dihiasi dengan sebelum-sebelum ini, kita hisi diri kita dengan ilmu, pembacaan Quran ini luas, berhijrahlah kamu. Makanya hari ini kita sedang mengikut janji Allah Ta'ala, memegang kata-kata Allah Ta'ala dengan jalan kita berhijrah daripada Kuala Lumpur sampai ke Negeri Sembilan ini ataupun di Port Dickson ini. Alhamdulillah, dan jalan kita ini kita anggarkan bukan jalan-jalan maksiat. Akan tetapi jalan kita ini kita sebut sebagai camp ibadah. Yang mana kita sebut apa dia? Bersantai sambil berbicara. Dalam santai kita ada pedomannya, dalam santai kita ada ingatannya. Sebab Allah Azza wa Jalla tegur, fadzakir, sampaikan peringatan. Sebab inna fa'atid dzikra, dalam peringatan confirm ada manfaat. Tapi kalau kita datang setakat nak mandi kolam, setakat nak ketawa-ketawa tanpa ada peringatan dan semacamnya, maka tak ada manfaat yang besar. Disebabkan itu saya ucapkan tahniah kepada YDP ataupun kepada pengurusi, timbalan pengurusi AJK Sungai Lahad, menunjukkan tuntut ilmu ini tidak ada expired date, tidak ada tarikh tamat tempoh, tidak ada tarikh luput. Yang luputnya kita, sampai-sampai kita langsung tak mau pergi surau, sampai-sampai kita langsung tak mau pergi menuntut ilmu. Kita yang meluputkan ilmu tersebut, tapi ilmu itu tak pernah ada tarikh luput. Dan Nabi SAW menampakkan motivasi kepada kita, pergi belajar, pergi belajar, pergi belajar.
Sampai-sampai Nabi sebut, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meneluki sebuah jalan untuk didapatkan ilmu, Allah Ta'ala pula janji, siapa keluar sahaja cari ilmu, aku mudahkan dia masuk syurga. So, jadinya kita berdoa kepada Allah Ta'ala sejauh perjalanan kita beratus-ratus kilometer sampai kemari, takkan langsung tak ada kasih sayang Allah Ta'ala nak masukkan kita beramai-ramai dalam syurganya. Betul atau tak? Cuma kita perlu berdoa dan kita kena istiqamah. Sebab tu antara doa salafus salih, orang-orang soleh yang tua dan sembahyang tiga rakaat maghrib, 2 rakaat isyak, tiba-tiba orang tanya, kenapa sembahyang tadi? Maka kita pun kata, tak, aku nak bagi tahu aku ni datang awal ke tempat solat ini. Nak bagi tahu minyak wangi aku paling baik sekali, jubah aku paling cantik sekali, dan dia datang bukan kerana Allah, tapi nak menunjuk-nunjuk. Bukankah Allah Ta'ala sebut fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang salat. Apa ciri orang-orang yang celaka dalam solat? Alladzina hum an salatihim sahun. Dan yang kedua, alladzina hum yuraun, yang menunjuk-nunjuk. So dia buat bukan kerana Allah. Saya teringat kata Fudail bin Iyad rahmatullah alaih. Dia kata apa kepada kita? Tarkul amal li ajlin nas riya, wal amal li ajlin nas syirik. Apa maksudnya? Kalau kamu meninggalkan sebuah amalan kerana manusia, itulah riya. Kenapa aku tengok kau tak pernah bagi sedekah? Aku bukan tak mau bagi. Kalau aku bagi, nampak macam dermawan sangat. Itulah riya. Patutnya bagi. Ataupun kita sedang berjalan dengan kopiah kita, dengan jubah kita, dengan serban kita, orang tanya nak pergi mana? Kita mengata, nak pergi situ saja. Padahal memang kita nak pergi masjid. Kita cakap, nak pergi tempat tu lah. Itulah riya. Sepatutnya wajib bagi kita bagi tahu nak pergi mana? Masjid. Sebab nak buat ketaatan ni kena jujur. Tak boleh nak bersindung. Baik. Sebab sebahagian orang disangka dengan cara dia tipu, itu tak nampakkan dia riak. Padahal kata Fudail, itulah riak. Dan yang kedua, siapa buat satu urusan kerana manusia, itulah syirik. Jadi kita tak mau. Kita tinggalkan perbuatan kerana riak dan kita buat kerana manusia, kerana dua hal tersebut membinasakan diri kita. Ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian, bulan Rabiul Awal baru sahaja meninggalkan kita. Dan saya yakin dalam bulan Rabiul Awal satu dunia berbicara tentang siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kupas sedikit demi sedikit lah. Bukan kupas, tapi nak bincang sahaja. Tarikh 12 Rabiul Awal adalah sebuah tarikh di mana tak ada satu ulama pun yang khilaf itulah tarikh kewafatan siapa? Nabi Muhammad SAW. Namun tarikh kelahiran Nabi SAW, di sana ada khilaf, perbezaan pendapat. Sebahagian berkata 9 Rabiul Awal, sebahagian berkata 10 Rabiul Awal, dan sebahagian yang majoriti pegang berapa? 12 Rabiul Awal. Baik. Di Mesir ada seorang ulama falak ataupun pakar ahli falak. Macam kita bangun ni Selangor kena tambah 8 minit. So kita ada orang pakar kita dalam bidang falak. So dekat Mesir ada seorang bernama Mahmud Bashar, ditemani oleh Syekh Sulaiman Al-Mansufuri, rahmatullah alaih. Mereka berdua ni cuba matchkan sebab Nabi SAW bagi tahu kepada kita secara umum, Nabi cuma lahir hari apa? Hari Isnin. Nabi tak bagi tahu tarikh yang tepat. Jadi bila ada yang mengeluarkan pendapat Nabi lahir 12 Rabiul Awal, Mahmud Bashar ni dia cuba nak matchkan 12 Rabiul Awal, tahun gajah, hari Isnin. Bila dia cuba matchkan, rupa-rupanya tak jumpa tarikh tu. Tak kena 12 hari Isnin tu, tahun gajah, tak jumpa. Namun yang lebih dekat dengan pendapat dia, setelah dia buat kira-kira mengikut kalender Hijri dan semacamnya, dia dapati Masihi, maka dia dapati yang paling hampir adalah pada 9 Rabiul Awal. Tak apalah. Yang penting kita bukan nak tahu 9 ke 10 ke 12 ke, tapi yang pentingnya dalam hidup ni, kita nak mati dalam keadaan kita meneruskan legasi dan peninggalan siapa? Nabi SAW. Tahu satu input. Tapi kalau setakat tahu tapi tak beramal dengan sunnah, sia-sia. Betul tak? Jadi disebabkan itu, selagi kita ataupun hayat di kandung badan ni, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya kasih sekalian, saya seru sangat, hiduplah semacam mana yang Allah Ta'ala dan Rasul ajarkan kepada kita.
nescaya kehidupan kita ni penuh dengan keyakinan. Baik. Kemudian bila Nabi SAW ni, cerita buka sirah boleh lah kot, no? Kata kat dengar cerita. Jadi bila Nabi SAW lahir, siapakah wanita pertama yang menyusukan Nabi? Saya tanya ni. Halimatus salah. Dan dia adalah pembantu Abu Lahab, namanya Suwaibah. Kena ingat dah ni, Suwaibah. Dia yang menyusukan Nabi, orang pertama yang menyusukan Nabi SAW. Kemudian bila penduduk Mekah ni di zaman tersebut, dalam tahun gajah tersebut, bila Nabi SAW lahir bersama bayi-bayi yang lain, Mekah pada detik itu terkenal sebagai negeri pembawa wabak penyakit. Jadi kebanyakan wanita-wanita keputusan susu, tak mampu nak menyusukan bayi-bayi. Sampailah ibu Nabi yang bernama Aminah sekalipun tak mampu nak menyusukan Nabi SAW. Maka di Taif ada satu kampung nama dia perkampungan Bani Sa'ad. Mereka ni orang cakna, orang peka. Apa yang mereka suka buat? Mereka suka turun ke Mekah mencari baby-baby untuk disusukan. Nak jadi cerita, bila penduduk Taif ataupun Bani Sa'ad turun ke Mekah Al-Mukarramah, adalah seorang wanita yang kita kenal, namanya telah disebut tadi, siapa? Halimatus Sa'diyah. Semua wanita dah dapat baby dah, dan dia pula dah keputusan susu. Dan dia kata kesian dekat bayi ni, tak ada siapa nak bagi susu dekat dia. Sebab semua wanita dah tak mau terima baby dah. Cukuplah satu orang dapat satu baby ataupun dua baby. Jadinya Nabi kita sahaja yang menangis terkapai-kapai. Makanya Halimatus Sa'diyah berkata kepada suaminya, tak sampai pula hati kita nak balik ke perkampungan Bani Sa'ad tanpa membawa seorang bayi. Jadinya apa kata suami dia? Sayang, kamu sendiri pun telah keputusan susu. Bahkan unta kita pun telah habis susu dia untuk kita minum. Unta yang kita bawa jalan daripada Taif sampai ke Mekah, itu yang kita nak dengan susu dia pun dah habis dah susu dia. Tapi aku lepaskan urusan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau engkau yakin, ya silakan menyusukan anak ini. Maka keajaiban mula berlaku. Tak kala Halimatus Sa'diyah mengambil haji Nabi SAW, susu di badannya membuak-buak. Begitu juga dengan unta tadi, yang tadinya kehabisan susu, tiba-tiba banyak sekali susunya. Dan mereka kembali semula ke Taif, dan semua orang pakat-pakat terkejut kerana rumah Halimatus Sa'diyah subur belaka tanam-tanaman, kuda-kuda, unta-unta yang dibela olehnya semuanya gemuk-gemuk belaka. Sampai-sampai mereka berkata, bayi ajaib apalah yang kau bawa pulang ni. Baik, saya lompat cerita. Bila Nabi SAW di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah, sekitar umur 4 dan 5 tahun berlakulah proses apa? Proses pembelahan dada Nabi SAW. Dalam hidup Nabi, 2 kali Nabi kena belah dada. Satu waktu Nabi kecil, satu lagi waktu Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Baik, masuk umur 4-5 tahun ni, Nabi bersama dengan kawan-kawan Nabi bermain-main. Halimatus Sa'diyah dekat rumah. Tiba-tiba kawan-kawan Nabi ni semua bertemu dengan Halimatus Sa'diyah dengan menjerit, Ya Ammah, Ya Ammah, wahai makcik, qutila Muhammad telah dibunuh. Sebab budak-budak ni nampak Nabi kena belah dada. So dia pun cakap Nabi sudah kena bunuh. Halimatus Sa'diyah menggigil-gigil. Apa nak jadi ni? Apa aku nak buat ni? Anak jagaan aku kena bunuh orang. Maka tak kali dia pergi, maka dia tengok wajah Nabi SAW sangat berseri-seri, cantik sekali. Tapi perasaan takut masih lagi menyelubungi Halimatus Sa'diyah. Dia ambil Nabi dan dihantar kepada Aminah, ibu Nabi SAW. Bila Aminah kata, jagalah, ambillah dan jagalah anakku ini. Dia kata, aku tak mau lagi peristiwa-peristiwa ajaib berlaku lagi. Engkau ambillah dan jagalah. Start daripada itu, Aminah jaga sampai umur Nabi berapa tahun? 6 tahun. Waktu umur Nabi 6 tahun, Aminah pun berkata, wahai anakku, jom kita sama-sama pergi ke Madinah untuk kita ziarah kubur siapa? Bapakmu Abdullah. Sampai di Madinah ziarah kubur, on the way balik ke Mekah, apa yang berlaku? Aminah pun jatuh sakit dan wafat dekat Abwa. Ni saya ulang ni sirah ni supaya kita ni ingat, refresh balik dekat Abwa. Baik, jadinya ibu-ibu yang saya kasih sekalian, bila Nabi SAW kehilangan ibunda tercinta, Nabi dibela oleh siapa?
Abu Talib ke Abdul Muttalib? Abdul Muttalib, datuk Nabi. Berapa tahun datuk Nabi jaga Nabi? 2 tahun. Sampai umur Nabi 8 tahun. Kemudian datuk Nabi pula wafat. Dan Nabi dibeli oleh siapa? Abu Talib. Abu Talib pakcik Nabi. Waktu usia Nabi 12 tahun. Yang ni dah start berlaku miracle dalam kehidupan Nabi. Keajaiban. Abu Talib bawa Nabi pergi ke mana? Ke Syam untuk berniaga dan berdagang. Dekat Syam ada satu pendeta. Pendeta ni kita panggil tukang tilik lah. Pendeta kan? Orang yang maklum tentang ilmu nak berubat orang ke detail lah. Pendeta tak pernah keluar daripada rumah ibadah dia. Tiba-tiba hari Nabi SAW sampai ke Syam, dia pun keluar. Bila dia keluar, orang-orang yang berada di sekitar rumah ibadah semua pakat terkejut. Pasal pendeta ni langsung sehari pun tak pernah keluar. Asyik ibadah saja dekat dalam rumah ibadah tersebut. Dan orang pun bertanya, kenapa kau keluar pada hari ini? Maka dia kata ada keajaiban berlaku. Tak kala Abu Talib sampai dengan Nabi SAW, pendeta tadi tahan. Pendeta tadi pun tanya, wahai Abu Talib, siapa budak ni? Makanya Abu Talib pun berkata, dia ini adalah anak saudaraku yang telah kehilangan ayah saat dia lahir, kehilangan ibu semasa umur dia 6 tahun, kehilangan datuk pada usia dia 8 tahun, dan sekarang dia di bawah jagaan aku. Maka bila pendeta ini bernama Jarjis, dalam nama yang lain dia diberi julukan sebagai Bahira. So Bahira ini, masa dia cek Nabi SAW, dia pegang badan Nabi, apa yang berlaku dekat belakang badan Nabi ada apa? Khatamun Nubuwah, cop kenabian. Baik, sekarang saya nak nampakkan kepada kakak-kakak, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang kalau kita pergi restoran mamak atau kita pergi restoran mana-mana ke, tiba-tiba kita nampak ada satu logo dekat cashier tu, bulat, dekat tengah-tengah dia ada 3 segi. Dalam bulatan tu ada 3 segi. Lepas tu ada Allah, ada Muhammad. Lepas tu Haytu syi'ta, engkau akan dapat apa yang kau nak. Lebih kurang macam itu dalam tulisan. Dan ramai orang klaim itu adalah cop kenabian. Saya katakan itu bukan cop kenabian. Bahkan yang ditampal-tampal itu tak lain tak bukan hanyalah setakat tangkal. Boleh jadi kalau dia beriman dengan tangkal tersebut, syirik. Baik, cop kenabian ni macam mana? Dalam Syama'il Muhammadiyah diceritakan kepada kita, di belakang badan Nabi antara 2 bahu Nabi, di tengah-tengah bahagian belakang ada daging yang berwarna merah yang tersembul sebesar biji telur burung puyuh, berwarna merah dan juga berbulu-bulu. Itulah cop kenabian. Jelas tak? Bukan yang bulat tu kemudian ada segitiga, lepas tu ada Allah, ada Muhammad, lepas tu ada Haytu syi'ta dan semacamnya tu. Bukan tu. Baik, jadinya bila Bahira cek ada benda tu, kemudian Bahira pun berkata kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, tolong hantar budak ini kembali semula ke Mekah sekarang. Sebab kalau dia masuk ke dalam Syam, kalau Yahudi dan Nasrani tahu budak ini datang kemari, nescaya dia akan dibunuh. Maka Abu Talib pun bertanya, macam mana kau boleh tahu benda ni? Maka dia kata apa? Sebenarnya semenjak dulu aku tak pernah keluar daripada rumah ibadah aku. Tapi saat engkau bertolak daripada Mekah sampai ke Syam ini, setiap pokok dan batu start sujud kepada kamu berdua. Semuanya sujud kepada budak ini, bukan kepada kamu berdua, kepada budak ini. Siapa budak ini? Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Talib pun hantar Nabi kita balik ke rumah. Baik. Bila Nabi makin membesar, usia Nabi 25 tahun, apa yang berlaku? Nabi berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah ni pula selalu disunting-sunting oleh bangsawan. Sebab dia wanita cantik, ada kerja, ada jawatan, tinggi martabat, bangsawan. Semua laki-laki kaya nak dengan Khadijah, tapi Khadijah tertutup pintu hatinya. Dan kerja Khadijah di zaman dulu, dia akan panggil lelaki-lelaki dan dia akan bayar upah. Ini barang-barang dagangan aku, tolong keluar negara, jualkan barang ini. Sekembalinya kalian, aku bayar gajinya. So kerja dia, collect lelaki dan juga hantar keluar negara, keluar daripada Mekah. Tiba-tiba pembantu dia bernama Maisarah. Dan Maisarah dia bukan perempuan, lelaki. Sejarah pelik. Orang dulu ada yang nama Salamah, tapi lelaki. Ada nama Maisarah, tapi lelaki. So tak boleh nak kata asal nama Maisarah mesti perempuan. Ada yang nama lelaki.
Jadi dia Maisarah ni dia report dekat Khadijah, ada seorang lelaki yang cara bercakapnya dahsyat, body language-nya hebat. Kalau dia bercakap orang gelar dia sebagai Al-Amin. Khadijah terpesona. Khadijah pun kata tolong panggil dia dan aku nak jemput dia bekerja dengan aku. Nabi pun datang. Bila Nabi datang, Khadijah pun tawarkan semacam yang dia biasa buat. Maka Nabi pun accept lah, sebab kerja dapat gaji, jalan halal, okey lah. Makanya tiba-tiba Khadijah kata sebenarnya barang dagangan yang aku bagi kepada Muhammad SAW ini adalah barang yang aku tak pernah percaya pada mana-mana lelaki pun untuk aku suruh mereka jualkan. Tapi dengan Nabi SAW, Khadijah bagi benda paling mahal. Dan ditemani oleh Maisarah tadi ni, mereka berdagang di luar negara. Bila Maisarah ni tengok saja Nabi jual, keuntungan, keberkatan rezeki berlipat-lipat kali ganda. Sampai-sampai dia balik ke Mekah, dia bercerita dengan Khadijah, dia ini bukan lelaki sembarangan. Bila Khadijah dengar sahaja tentang keistimewaan Nabi, apa yang terjadi padanya, dia pun start jatuh cinta. Dan dia pun berkata, sebenarnya inilah apa yang aku tercari-cari selamanya ini, iaitu seorang suami. Baik, makanya dia minta kepada Maisarah untuk masuk meminang Nabi SAW. Dan Nabi pula kata, aku ada pakcik, biarlah aku berbicara dengan pakcik aku dulu, biar pakcik kita saling bertemu dan kita teruskan dengan perkahwinan. Baik, jadi Nabi pun bertemu dengan Abu Talib. Nabi pun cerita apa yang Khadijah nak. Abu Talib pun jumpa dengan pakcik Khadijah dan mereka pun deal. Maka Nabi pun berkahwin. Baik, isunya biasa kita dengar Nabi umur 25 tahun, Khadijah umur berapa tahun? 40 tahun. Dan itulah riwayat yang sangat masyhur. Tapi masyhur belum tentu sahih. Masyhur belum tentu sahih. Baik, untuk wanita berusia 40 tahun, senang tak nak melahirkan anak? Dah start masuk, kita panggil usia payah mengandung, nak dapat zuriat. Tapi kalau kita baca sejarah, anak Nabi dengan Khadijah ada berapa orang? Ada 6 orang. Menunjukkan Khadijah subur atau tak subur? Di sana Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah, dia berkata, setelah kita buat kira-kira, setelah kita buat penyelidikan, sebenarnya saat Khadijah berkahwin dengan Nabi, usia mereka sebaya 25 dan juga 25. Sebahagian riwayat kata, kalau kata Khadijah tua sekali pun, paling tinggi usianya 28 tahun. Sebab Khadijah saat wafat umur dia 55 dan dalam riwayat kata 60 tahun. Jelas tak? Walaupun kita kata, ustaz, tapi kita dah dengar lama dah cerita ni usia 40 tahun. Kita kata tak semestinya yang kita dengar confirm betul. Nak tak nak kena dengan kajian dan juga penyelidikan. Sebab tu dalam bab sirah ada satu kitab yang berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahmatullah alaih. Dulu dunia Islam ini pernah melakukan sebuah pertandingan menulis sirah yang terbaik, dan kitab ini mengungguli dan mendapat johan. Sebab setelah dikaji menerusi seluruh kitab menurut Al-Quran dan juga Sunnah, maka kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ini antara kitab yang sangat benar dalam proses sirahnya. Baik, tak apalah, takkanlah kita jadikan isu Khadijah wafat umur berapa, berkahwin dengan Nabi umur berapa. Tapi poinnya mereka berkahwin, Khadijah dan juga Nabi SAW. Percintaan antara Nabi dan Khadijah sangat kukuh, sampai bila mana Khadijah wafat, tahun tersebut dipanggil tahun apa? Tahun kesedihan ataupun Amul Huzun. Baik, waktu Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah, ada satu waktu Nabi kita ni tak suka dengan perilaku penduduk Arab. Mereka suka minum arak, mereka suka tawaf. Dulu dengar baik-baik. Pakaian ihram kita hari ini berapa helai untuk lelaki? Kain atas, kain bawah. Kita panggil tawul besar, tuala besar. Tutup atas, tutup bawah. Dan ramai di antara kita memandang lekeh kepada pakaian ihram ini. Sebab ramai di antara kita ada kewangan yang kukuh. Sampai-sampai mereka kata, kita dah biasa pakai coat, kita dah biasa pakai tie, kita dah biasa pakai kemeja, kita dah biasa pakai seluar slack. Kenapa tiba-tiba kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala dengan memakai 2 tawul? Dan ramai di antara kita pandang lekeh pada ihram. Tapi di zaman sebelum kedatangan Nabi SAW, di zaman sebelum kedatangan Islam, ihram itu pakaian
eksklusif. Dahulu, siapa yang ada kain ihram sahaja boleh tawaf dekat Kaabah. Barang siapa tak ada kain ihram dan dia hendak bertawaf dekat Kaabah, dia terpaksa bogil. Wallahi, menunjukkan pakaian ihram itu suatu pakaian kemuliaan di suatu zaman dahulu. Tapi ada orang hari ni, lepas dia pakai ihram, dia buat kain ihram, dia jadi kain lap cuci lantai je. Berlaku. Saya duduk dekat Saudi, jadinya hal-hal tersebut berlaku. Ada orang dia kain ihram pun tak kerti sahaja. Tak apalah, disebabkan boleh jadi duit kita dah cukup banyak dah. Cumanya yang saya nak nampak kan, Nabi kita Muhammad SAW tak boleh terima hal tersebut. Orang tawaf dalam keadaan bogil, kemudian zina halal, minum arak halal. Apa Nabi kita buat? Nabi akan panjat bukit Gua Hira. Betul? Apa Nabi buat? Nabi berkhalwat. Khalwat ni maksudnya Nabi duduk sorang-sorang. Nabi pandang langit, Nabi pandang bumi, Nabi pandang pokok, Nabi pandang tanah. Kemudian Nabi berfikir, tak layak untuk negeri ini berperangai seperti ini. Sampailah satu keadaan, kadang-kadang Nabi bawa Khadijah duduk sekali kat Gua Hira, kadang-kadang Nabi bawa Qasim, anak-anak Nabi SAW naik dekat Gua Hira. Tapi ada satu malam tu, apa yang berlaku? Nabi sedang duduk dekat Gua Hira, tiba-tiba Nabi didatangi oleh siapa? Malaikat Jibril dalam bentuk asal. Yang mana Jibril datang dalam keadaan bersayap dan berkepak. Dan apa yang malaikat Jibril buat? Peluk Nabi ketat-ketat. Sampai Nabi kata, hatta istada juhdan tanafus, sukar aku nak bernafas, Nabi kata. Dan malaikat Jibril sebut apa? Iqra ya Muhammad, bacalah engkau wahai Muhammad. Nabi kita jawab, mak Nabi qari, benda apa aku nak baca? Aku tak tahu nak baca apa. Diulang kali kedua, Iqra ya Muhammad, baca. Nabi kata, aku tak tahu nak baca. Iqra ya Muhammad, 3 kali diulang oleh malaikat Jibril. Maka Nabi pun jawab, mak Nabi qari, aku tak tahu nak baca apa. Makanya Jibril pun sambung, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. 5 ayat pertama ni turun pada hari tersebut, menyebabkan Nabi kita balik ke rumah dengan keadaan sangat-sangat kelam kabut. Dan Nabi bagi salam masuk dalam rumah. Nabi turun jerit kepada Khadijah, Zammiluni, Zammiluni, Zammiluni. Apa maksudnya? Selimutkan aku, selimutkan aku. Khadijah pun selimutkan Nabi. Ya, ni saya nak nampakkan ni cerita dia. Isteri yang baik, bila suami suruh, kau buat. Faham tak? Nabi masuk rumah, Nabi kata, selimut aku. Khadijah tak baik tanya. Ini tiba-tiba suruh selimut dia, awak pula ni. Tak ada. Terus saja Nabi bangun, dia pun tolong selimutkan dan dia tak tanya langsung. Sampai dia nampak Nabi kita tenang. Baru dia berkata, ma baluka ya Rasulullah, ma baluka ya zawji, wahai suamiku yang tersayang. Kenapa? Balik kelang kabut, kemudian minta kena selimut. Maka Nabi kita pun cakap, aku didatangi oleh makhluk bersayap. Kemudian dia memeluk aku dan aku sangat risau terhadap diri aku. Isteri yang baik, Khadijah binti Khuwailid, ucap benda ni. Wahai suamiku, jangan risau, kerana Allah Ta'ala pasti menjaga engkau. Engkau terkenal sebagai orang jujur, engkau terkenal orang yang saling menyambung tali silaturahim. Nescaya Tuhan tak akan apa-apakan engkau. Nabi tenang sekejap. Waktu Nabi tenang, Khadijah keluar rumah bertemu dengan sepupu Khadijah, Waraqah bin Naufal. Kita pernah cerita dulu tak? Bila dah Khadijah bertemu dengan Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal ni lelaki tua sangat. Kemudian dia, Allah Ta'ala bagi kelebihan, mata dia buta, tapi dia boleh terjemah kitab Injil dalam bahasa Hebrew menjadi bahasa Arab. Ini kelebihan Waraqah bin Naufal. Waraqah memiliki pandangan yang kabur ataupun buta mata. Jadinya bila mana Khadijah bertemu dengan Waraqah, dia terus cerita. Waraqah terkejut. Waraqah pun berkata, panggil dia, datang jumpa dengan aku. Bila Nabi SAW cerita benda ni di hadapan Waraqah, Waraqah pun berkata, demi zatnya, demi zat yang maha agung, seandainya umur aku panjang, nescaya aku akan backup engkau, aku akan jaga engkau habis-habisan sampai titisan darah terakhir di saat engkau dihalau keluar oleh penduduk negerimu. Nabi terkejut dah. Aku ni orang panggil Al-Amin, takkan nak kena halau. Tapi kata Waraqah, siapa-siapa yang bawa cerita sebagaimana engkau bawa, pasti akan diusir daripada kampungnya. Allah. Benda tu berlaku tak kat Nabi? Berlaku. Darinya Waraqah bin Naufal berkata lagi, demi Allah, hadzal namus alladhi ja'a ilaika ja'a ila Musa. Apa kata? Waraqah, sesungguhnya nyamuk besar yang datang kepada engkau adalah nyamuk yang sama bertemu dengan Nabi
Musa alaihissalam. Maksudnya nak bagi tahu malaikat Jibril. Tapi kenapa pakai term nyamuk? Sebab itulah makhluk yang bersayap yang didapati mudah di zaman itu. So nyamuk ada sayap kan? So bila datang dalam keadaan asalnya bersayap, maka dia kata, "Hadzal namus alladhi," inilah namus yang bertemu dengan kau. Namus yang sama bertemu dengan Musa alaihissalam. Maka start daripada hari itu, satu hari demi satu hari, turunlah firman Allah Ta'ala ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula sekejap ni. Bagi apa ni? Bos buluh lah, syaitan masya-Allah. Oh lapar ni. Baik, apa? Suara saya jelas kan? Tak belakang. Alhamdulillah. Baik. Saya nak lompatkan sedikit cerita. Lepas Nabi dah start dapat wahyu, tiba-tiba turunlah perintah supaya Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan sampailah waktu untuk Nabi dakwah secara terang-terangan. Baik. Kemudian, yang ni soalan Cikgu Mas. Rakaat kedua dalam solat Isyak tadi saya baca surah apa? Alhamdulillah. Kadang-kadang senang je nak cek kita khusyuk tak khusyuk dalam solat. Bukanlah saya kata yang tak ingat dia tak khusyuk, tapi begitulah caranya. Sebab Quran ini tak kala dibacakan, yang di belakang diminta untuk dengar. Dan dengar tu bukan dengar cep, tapi dengar sep, masuk dalam hati dan kita dapat beramal. Baik. Surah yang saya baca adalah surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ni kalau kita tengok kenapa asbabun nuzul, sebab turun surah ini, sebab ada satu kisah. Isteri kepada Abu Lahab, nama dia Ummu Jamil. Abu Lahab ni memang terkenal orang yang sangat handsome di zamannya, tapi handsome pun tak guna. Isteri dia nama Ummu Jamil, ibu segala kejelitaan, perempuan paling cantik di tanah Arab. So handsome dengan cantik bersatu padu. Azan. Baik, handsome dan cantik bersatu padu. Namun ada hadis Nabi sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Tuhan sikit aku pun tak tengok ke wajah kamu dan harta kamu, tapi Tuhan tengok apa? Hati kamu dan juga amalan-amalanmu. Baik, saya nak bawa cerita kenapa surah Ad-Duha ni turun. Sebab pernah berlaku fatrah penurunan wahyu ni tergantung. Tempoh penurunan wahyu ni terhenti tau. Jadinya Ummu Jamil ni dia ambil pendekatan, dia bertemu dengan Nabi SAW dan dia pun ejek Nabi. Dia berkata apa? Ma ra'aitu syaitanaka illa qad tarakaka. Muhammad, ni bahasa kasar dia lah. Aku rasa syaitan kau dah tinggalkan kau ni. Bahasa jahat ni. Ummu Jamil ni isteri Abu Lahab. Dia kata, aku rasa syaitan kau dah tinggalkan kau ni. Syaitan tu siapa? Bukan Allah, malaikat Jibril. Sebab setiap hari Nabi kita akan ajar wahyu baru, betul? Nabi akan bagi tahu hukum hakam ni, boleh tak boleh, makruh dan semacamnya. Tiba-tiba hari itu 3 hari straight, senyap sunyi. Itu yang Ummu Jamil pergi ejek Nabi tu. Dan dia kata, aku rasa syaitan kau dah tinggalkan kau. Sebab tu kalau kita perasan, pada ayat ketiga dalam surah Ad-Duha, apa ayat ketiga? Ad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma. Apa maksud dia? Sesekali wahai Muhammad, kami tak pernah tinggalkan engkau. Sesekali wahai Muhammad, kami tak pernah bencikan engkau. So bermula detik itu Nabi kita makin firm, makin semangat. Sebab Ummu Jamil ejek-ejek Nabi SAW. Dan ejekan tersebut bukan setakat ejek yang Nabi kecil hati, tapi betul-betul Nabi patah hati. Dan Abu Lahab dan Ummu Jamil ni sangat-sangat buruk keadaan mereka, sampai-sampai Allah Ta'ala turunkan surah apa? Al-Masad. Tabbat siyada Abi Lahabin. Dan ayat tengah-tengah, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan isteri kepada Abu Lahab, Ummu Jamil ni, tugas dia menjelang hari kiamat kelak, dia tukang bawa kayu bakar untuk menghangatkan neraka Allah Ta'ala. Sebab tu ibu-ibu, kita cantik, hari ni orang pandang kita biasa dah. Kalau suatu waktu dulu kita sangka kita cantik, hari ni kita dah jadi orang biasa dah. Kulit kita dah mula berkedut, jalan kita dah mula perlahan, tulang kita dah mula tak kuat. Perjalanan kita pun nak panjat tangga pun penuh dengan onak dan duri. Ayah-ayah yang dahulunya boleh angkat beban berkilo-kilo,
Boleh angkat batu, boleh angkat besi dan semacamnya. Tapi hari ni kita sendiri pun tengok, kita duduk lama macam ni pun kita kata bila ustaz nak habis ni, tinggal aku sakit dah ni. Menunjukkan perubahan. Dan benarlah kata Nabi, tak ada benda yang kekal. Dan Allah langsung tak pandang wajah kita yang handsome, dan Allah langsung nak tengok duit kita yang sedikit ni. Kalau kita sangka banyak, di sisi Allah sangat-sangat sikit. Jadinya, apa yang saya nak sampaikan, Nabi kita SAW dapat Al-Quran ini sangat susah. Susah dapat Quran ni. Tapi kita dapat Quran senang ke susah? Kita lahir-lahir je dah pen dah, menunjukkan kita ni orang Islam. Dan kita lahir-lahir saja, macam-macam dah orang buat. Orang tahalul kat kita, orang bagi nama kat kita, orang hadiahkan kepada kita Al-Quran dan semacamnya. Sampai-sampai Quran kat rumah kita kadang-kadang pun berabuk, tak berusik. Jadinya kita nak kata kita sayang dekat Nabi SAW, tak cukup hanya dekat mulut, tapi dia mesti dengan tingkah laku dan juga ucapan dan juga perbuatan. Kena ada dengan hati. Sayang Nabi SAW, maka kena ikut apa yang Nabi tinggalkan. Nabi kata, taraktu fikum amrain, ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Aku tinggal kat kamu dua hal. Selagi mana kamu berpegang dengan dua hal ni, sampai bila-bila kamu tak akan sesat. Addu alaiha bin nawajis, tolong gigit dengan gigi geraham kamu sungguh-sungguh. Gigit. Sebab kalau kamu tak gigit, ramai dekat luar sana nak tarik, sampai langsung tak ada Quran dan sunnah dalam hatimu. Berlaku tak benda ni? Ramai orang klaim, saya Islam Ustaz, saya Islam. Pergi rumah dia, dalam rumah ada bar arak. Tahu bar arak tak? Datuk Datin kaya lah macam, saya Muslim, saya Islam, saya bagi zakat anak yatim dan semacamnya. Tapi dalam rumah itu sendiri pun ada bar arak. Kemudian dengan mesin judi, dengan suka main judi. Maka orang ini hanya cakap saja. Kita jangan jadi orang yang hanya cakap, tapi nampakkan dengan tindak tanduk. Ibu-ibu yang saya kasih sekalian, cukuplah setakat ni. Esok subuh kita sambung pula, insya-Allah, boleh? Bersemangat? Bersemangat ke tak bersemangat ni? InsyaAllah, barakallahu fiikum. Supaya camp kita ni benar-benar camp ibadah. Saya sayang ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Sebab Alhamdulillah, walaupun dah 4 tahun saya hilang mak saya, 2 tahun saya hilang ayah saya, tapi saya tak pernah rasa sunyi. Pasal kalian lah ganti mak dan ayah saya. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Jadi kalau di pihak saya ada kesilapan dan kesalahan, tegurlah. Begitu juga sayangnya saya pada kalian. Kalau ada benda yang tak kena, kita akan saling tegur menegur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala satukan kita, bukan setakat dekat PD ni saja. Yang kita nak sangat, Allah Taala satukan kita dalam Jannatul Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Kami kepada Allah Taala. Ilmu datang daripada diri saya dalam menyampaikan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استجب اللهم دعاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.